Lepas kerajaan Babylon jatuh, golongan-golongan bangsawan dan elit istana daripada Babylon pergi ke Mesir. Dia bawa dah ritual-ritual mereka ni, hak sembah setan, sembah iblis ni, masuk dalam istana, bergabung dengan golongan elit Firaun. Firaun zaman apa? Zaman ahli sihir, zaman sihir kuat. Oh, eloklah zaman sembah setan gabung dengan geng ahli sihir. Maka di sinilah dikatakan permulaan pembukuan satu ilmu yang dipanggil ritual Kabbalah. Kabbalah ni lah yang sedang masuk sinonim dengan naiknya agama Yahudi. Tu jadi tak pelik langsung kalau kita tengok sejarah tadi, bagaimana mereka boleh sembah ni mudah. Sebenarnya mereka dah lama ni, imam-imam Bani Israel, pemimpin Bani Israel dah terikut-ikut dengan ritual okultisma Kabbalah, gabungan ilmu sihir dan penyembahan secara gelap iblis dan setan yang dibawa daripada Babylon masuk dalam bangsawan elit dalam istana Firaun. Dan kita tengok zaman Firaun bermula lagi Trinity, iaitu Tuhan Ra, the one eye sun god. Kemudian timbullah Trinity dia, iaitu Isis, Osiris dan Horus. Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Horus tu gambar kepala burung helang. Dan kepala ni selalu ada dalam logo World Cup Piala Dunia. Perhati betul-betul. Piala Dunia hak 94 ke atas, perhatilah, tak akan ketinggalan kepala dongga ni. Pasti disisipkan kepala burung helang tu, kok sengit ke, kok melintang ke apa, tengoklah. Kepala Horus mesti ada dalam logo World Cup. Lepas tu penyembahan Tuhan dewa-dewa banyak di Mesir. Bukan setakat Ra, bukan setakat Isis, Osiris, Horus. Kita ada dewa Thor, kita ada dewa Emtah, kita ada dewa Anubis, kita ada dewa Hathor. Hathor itulah dewa lembu sebenarnya. Bukan kata Samiri tu baru buat. Hathor dewa lembu dah lama disembah di bumi Mesir. Hathor ni dewa berbentuk lembu. Samiri tukar balik. Cuma hak ni jadi pelik, bila dia mah dia boleh bercakap. Orang-orang ni pernah minta dengan Nabi Musa supaya dibuat satu patung untuk sembah dia. Suruh buat patung, suruh sembah, nak nampak juga Tuhan. Sebab itulah ritual Kabbalah nombor satu kitab mereka ialah Zohar, yang menceritakan tentang sifat-sifat dan bentuk zat Tuhan. Dalam Kabbalah juga, kalau bab syariat, bab agama, mereka ada satu kitab lain yang dinama Sidur. Kalau bab hal-hal perayaan dan keagamaan dipanggil kitab Makhzur. Inilah tiga ni, Zohar, Sidur dan Makhzur, duduk tiga-tiga komponen ni dalam Kabbalah. Kabbalah inilah yang paling bahaya. Inilah meresap masuk sama naik dengan agama Yahudi. Sebenarnya geng-geng ni walaupun tak lagi dinamakan Freemason, zaman tu yang suruh bakar Nabi Ibrahim siapa? Namrud sendiri ke geng-geng gelap ni? Geng-geng gelap ni lah yang duk cucuk Namrud suruh bakar Nabi Ibrahim. Geng-geng gelap ni jugalah supaya bunuh Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel. Nasib baik Allah selamatkan. Geng-geng ni jugalah yang cucuk Raja Herodes dulu supaya bunuh Nabi Isa. Tak ke pelik orang Yahudi cucuk Raja Rom supaya bunuh Nabi Isa. Nabi Isa tu Bani Israel, Bani Israel tu Yahudi. Ni Yahudi mana hak bengong ni? Dia tu memang bangsa Yahudi, tapi ajaran inti Kabbalah sudah ada dengan golongan ni. Sebab ajaran dan inti Kabbalah, raja akhir zaman yang mereka tunggu ialah siapa? Dajjal. Manusia yang akan menghalang Dajjal perlu dibunuh, perlu dicantas lebih awal. Siapa akan halang Dajjal? Siapa akan bunuh Dajjal? Nabi Isa nak bunuh Dajjal, kena bunuh awal-awal lagi dia. Bukan kita hari ni baru kaji Nabi Isa nak turun kat mana, siapa nak bunuh Dajjal, siapa nak bunuh tu, siapa nak buat ni. Mereka dah ada perancangan yang paling tersusun, paling strategik. Mereka bunuh awal-awal Nabi Isa, konon-kononnya lah. Sebab Nabi Isa ni lah the true Messiah, penyelamat yang sebenar. Ni the false Messiah, penyelamat yang palsu. Jadi dia tahu dah Nabi Isa ni jurulamat yang sebenar dan bakal membunuh Dajjal. Mereka KO kan awal-awal pada sangkaan mereka. Dan orang-orang Yahudi yang menganut Kabbalah Freemason hari ni, di sisi mereka Nabi Isa dah tamat riwayat dia. Cuma yang percaya Nabi Isa akan turun Islam dengan Kristian. Walaupun kita masih berselisih, kita berselisih, bagi kita orang Islam Nabi Isa diangkat oleh Allah dan akan turun pada waktu yang ditakdirkan Allah. Orang Kristian pun Nabi Isa diangkat, tapi sebelum diangkat kena
kena salib dulu, mati dulu. Kena salib, duduk 3 hari, kemudian tanam, pi buka kubur dia, tak ada dah dia. Dia keluar dah, kemudian dia baru naik. Naik sama naik dah. Kita naik tanpa kematian. Ini naik kena salib dulu, mati 3 hari baru naik. Ingat tak kisah Tamus? Tamus juga mati disalib, makam di dalam gua, tutup dengan batu. Tiba-tiba gua, batu tergolek gede, terbuka pintu gua. Kebetulan hari tu hari ketiga, tengok-tengok mayat dah tak ada. Jadi cerita ni cerita kebetulan ke cerita lama diulang balik? Cerita lama diulang balik. Dia mati malam Jumaat, Sabtu, Ahad, Ahad naik. Ahad naik, sengaja cari hari Ahad naik untuk jadikan hari Ahad sebagai hari keutamaan. Sunday sebenarnya hari matahari. Siapa matahari? Matahari ni orang yang cerah, orang yang terang. Siapa yang selalu bagi pencerahan, siapa yang selalu bagi penerangan. Nama lain dia The Lucifer. Itulah pencerahan dia melalui lambang matahari. Sebab itulah di gereja-gereja bila gambar Nabi Isa pun belakang tu seolah-olah ada macam benda cerah. Di belakang Maryam pun ada benda cerah. Di belakang Imam 12 pun ada juga. Jadi sembah siapa sebenarnya? Sembah Tuhan matahari. Hari apa? Hari Ahad. Kita cuti hari apa? Lebih kurang tak?